Ayuh rakyat Malaysia Madani, kita raikan persamaan dan hapuskan perbezaan agar rakyat Malaysia kekal harmoni bersatu padu demi kemajuan negara yang tercinta. Anda semua dijemput hadir ke Putrajaya pada hari Khamis ini 31 Ogos 2023 bagi sama-sama meraikan Hari Kebangsaan ke-66. Merdeka, merdeka, merdeka dan Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu lagi kita minggu ini dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 28 Ogos 2023 bersama saya Nadin Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Perkongsian pertama kita pada hari ini berkaitan kenyataan media palsu. Kononnya pihak SPRM membuat siasatan melibatkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA. Untuk makluman, menurut kenyataan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan sekeras-kerasnya telah mengeluarkan kenyataan media berhubung siasatan rasuah melibatkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA bertarikh 23 Ogos 2023 seperti yang ditularkan menerusi media sosial. Tindakan mengeluarkan kenyataan tersebut ternyata berniat jahat serta mengelirukan orang ramai. Sehubungan itu, orang ramai diminta agar tidak menyebarkan dan berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Mohon masyarakat Malaysia Madani menghentikan penyebaran maklumat palsu ini. Jadilah pengguna media sosial yang berfikiran kritis dalam mencari kebenaran sesuatu berita atau maklumat. Tular video zikir menari di makam Tok Kenali. Tindakan tertakluk Jabatan Agama Islam Negeri. Ayuh sama-sama kita ikuti pencerahan mengenai tindakan yang bakal diambil berhubung perkara ini. Jadi sama ada yang dilakukan oleh memenuhi hukum ataupun adab yang ditentukan oleh Islam, yang itu kita serahkan kepada Mufti Negeri Kelantan lah untuk menentukan, sebab persoalan hukum itu terletak di bawah kuasa negeri, iaitu kuasa Mufti negeri tersebut. Baik, seterusnya kami bawakan berita sahih mengenai Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Kedah berjaya menggagalkan cubaan membawa masuk keratan ayam sejuk beku yang tidak mematuhi syarat permit import di Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Menurut Pengarah Makis Negeri Kedah, Hisham Abu Bakar, hasil pemeriksaan yang dilakukan di laluan kargo import mendapati 16,896 kilogram keratan ayam dari Thailand dianggarkan bernilai RM132,168 cuba dibawa masuk. Bagaimanapun, nombor kelompok tidak sama dengan dokumen yang diisytiharkan. Katanya lagi, kegagalan mengemukakan maklumat tersebut adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 15-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sehingga RM100,000 atau dipenjara maksimum 6 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 15-2 Akta yang sama. Pihak Makis terus komited menjaga biosecurity makanan negara dan memastikan aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan dipatuhi. Dalam masa sama, memastikan tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanah atau mikroorganisma dan makanan yang diimport dan dieksport bebas daripada ancaman perosak, penyakit dan bahan cemar. Ikuti pula siaran media KPD Taiping berkaitan penipuan sindiket phone scam melibatkan kerugian RM186,350 di Taiping, Perak. Pihak polis telah menerima satu laporan polis pada 26 Ogos oleh seorang pesara kerajaan warga tempatan menyatakan beliau telah diperdaya dan ditipu oleh satu sindiket penghantaran barangan dengan menggunakan modus operandi phone scam. Hasil siasatan mendapati mangsa telah menerima satu panggilan daripada seorang lelaki yang mengaku dirinya kononnya pegawai dari Pejabat Pos Kuala Lumpur. Kemudian mangsa disambungkan ke talian lain dan memaklumkan bahawa mangsa mempunyai satu bungkusan parcel yang mengandungi kad pengenalan dan beberapa kad kredit milik mangsa yang dihantar ke Sarawak. Mangsa menafikan penghantaran bungkusan berkenaan dan mangsa kemudian diminta untuk membuat aduan ke IPD Melaka secara dalam talian. Panggilan mangsa disambung kepada seorang pegawai polis, kononnya berpangkat Datuk,
dan mengarah mangsa untuk membuat pemindahan wang milik mangsa sebanyak RM146,450 ke akaun yang diberikan bagi tujuan siasatan. Kerana cemas dan ketakutan, mangsa telah mengikut arahan daripada suspek iaitu skamer dengan membuat transaksi deposit tunai dan pindahan wang berjumlah RM186,450 ke 6 akaun bank milik sindiket melibatkan 38 kali transaksi. Mangsa telah sedar ditipu selepas 30 minit tidak menerima sebarang maklum balas daripada suspek dan panggilannya telah disekat. Justeru itu orang ramai nasihatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Waspada cubaan ambil alih akaun Telegram dengan menyamar sebagai saluran bantuan kerajaan. Untuk makluman, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) menasihatkan orang ramai agar berwaspada terhadap cubaan skamer untuk mengambil alih akaun Telegram anda dengan menjemput pengguna menyertai saluran Telegram, iaitu Telegram Channel tidak wujud yang kononnya memberikan maklumat lanjut tentang bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan. Pengguna yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang bantuan-bantuan tersebut akan diminta untuk melayari pautan yang membawa ke laman sesawang palsu yang menyerupai laman Telegram di mana pengguna kemudiannya perlu memasukkan nombor telefon dan seterusnya mengisi kod pengesahan yang diterima daripada Telegram. Setelah mengisi maklumat tersebut, akaun Telegram milik pengguna boleh diambil alih oleh pihak skamer untuk tujuan penyamaran identiti, termasuk bagi memperdaya ahli keluarga, rakan-rakan serta orang-orang lain yang dikenali di Telegram. Sehubungan itu, para pengguna adalah diingatkan agar berwaspada terhadap sebarang jemputan atau penawaran mencurigakan yang diterima dan tidak melayari pautan-pautan yang diberikan. Pengguna juga diingatkan agar tidak menyerahkan kod pengesahan yang diterima daripada Telegram kepada mana-mana pihak. Pengguna turut disarankan untuk melindungi akaun Telegram dengan mengaktifkan pengesahan 2 langkah iaitu two-step verification. Pengguna yang menjadi mangsa pengambilan alih akaun Telegram boleh menghubungi saluran bantuan Telegram di telegram.org/support untuk bantuan serta panduan mendapatkan semula akses kepada akaun dengan melalui beberapa langkah pengesahan. Perkongsian di Facebook rasmi Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil mengenai inflasi mereda dalam tempoh 8 bulan. Katanya dalam tempoh 8 bulan, pimpinan Kerajaan Perpaduan, inflasi keseluruhan mereda daripada 4.0% kepada 2.0%. Inflasi dalam sektor komunikasi pula mereda daripada 0% kepada negatif 3.7%. Menurutnya lagi, di pihak KKD, pelbagai inisiatif mengurangkan beban kewangan rakyat dalam sektor komunikasi akan diteruskan. Beliau berkata pihaknya akan terus bekerja dan berkhidmat untuk kebaikan rakyat dan negara. Ingat semua, pastikan anda memeriksa butiran peribadi anda di laman sesawang yang sah. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan palsu. Di bulan kebangsaan ini, kita sedia maklum pelbagai pertandingan dianjurkan secara dalam talian. Jangan mudah percaya dengan panggilan yang memberitahu anda telah memenangi hadiah atau mendapat wang di bawah program kerajaan. Walaupun bunyinya kedengaran indah dan menggembirakan, namun perlu berwaspada kerana itu adalah kata-kata manis daripada si skamer yang boleh buat anda merana. Ingat, kita mesti lebih bijak daripada skamer. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 di Putrajaya, ada berita gembira buat anda semua, iaitu pada 31 Ogos ini, stesen LRT, MRT dan monorail beroperasi seawal 4 pagi. Bas percuma juga disediakan dari stesen MRT Putrajaya Central ke Dataran Putrajaya. Ayo sama-sama kita hadirkan diri ke Dataran Putrajaya dan menyahut saranan Yang Berhormat Fahmi Fadzil untuk hadir dengan berpakaian batik. Jika tiada, tidak mengapa. Anda masih boleh hadir berpakaian sopan untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-66 di sana. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa.
sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Buat semua penonton RTM, saya ingin ucapkan Selamat Hari Merdeka, Selamat Hari Kebangsaan, Selamat Hari Malaysia. Marilah kita bersama-sama dengan bangganya mengibarkan jalur gemilang, terapkan rasa cinta terhadap negara dan kita bina Malaysia yang lebih baik untuk semua, insya-Allah. Terima kasih. Bersama menghayati gabungan surah Al-Fatihah, Al-Insan dan Al-Asr dalam Malaysia Quran Awal. Secara langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Pada 30 Ogos 11.55 pagi di TV1, Pemuda Merdeka, Pemimpin Abrar. Ingat tak jam yang berdetik tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita? Alah, bila itu wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Band dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894. Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan selama memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah agar lebih banyak masa diberikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha membangunkan ekonomi negara. Sultan Ibrahim bertitah ia berikutan masalah krisis keuangan yang didapati kerajaan perpaduan ketika ini amat mencabar. Sultan Ibrahim bertitah Perdana Menteri hanya menyedari kesulitan keuangan kerajaan selepas memegang jawatan dan percaya beliau memerlukan lebih banyak masa. Sultan Ibrahim turut melahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Perdana Menteri ke China awal tahun ini berjaya membawa hasil positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Delegasi lawatan yang bermula pada 29 Mac hingga 1 April itu menyaksikan Malaysia memperolehi komitmen pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit dari China. Johor mendapat sebahagian besar daripada komitmen berkenaan dengan pelaburan 80 bilion ringgit daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrol Chemical Co. Ltd. Titah baginda menerusi kenyataan. Projek biogas kilang sawit pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda di Ulu Keratung Rompin Pahang mampu menjana tenaga boleh diperbarui demi memacu kestabilan tenaga elektrik kepada 3,000 keluarga luar bandar. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, inisiatif tersebut membantu negara mengurangkan kebergantungan bahan bakar semula jadi. Kata Ahmad Zahid, projek berkenaan juga menangani masalah pembuangan sisa sawit yang menimbulkan kesan kepada alam sekitar. Pembangunan projek melalui kerjasama antara Risda dan Alliance Concord Green Sediam Berhad ACG itu membawa manfaat jangka panjang kepada ekonomi komuniti setempat. Ia memberikan keberhasilan kira-kira 11% keuntungan yang memberikan dividen yang diagihkan kira-kira RM70,000 sebulan. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata warga Johor dilihat lebih rasional berdepan isu-isu sensitif khususnya isu agama, bangsa dan institusi raja 3R.
Ahmad Zahid yakin rakyat menolak isu tersebut dimainkan sepanjang kempen pilihan raya kecil PRK di Pulai dan Simpang Juram. Pertubuhan bukan kerajaan NGO bukan Islam di negara ini tidak perlu bimbang dengan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah seluruh negara. Kata Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying. Hui Ying berkata Kementerian Pendidikan sentiasa terbuka untuk bertemu mana-mana pihak sekiranya masih keliru dengan pelaksanaan modul itu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas bantahan pertubuhan bukan kerajaan NGO bukan Islam yang mempertikaikan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi untuk pelajar Islam. Bagaimanapun, beliau berharap modul itu tidak dilaksanakan kepada pelajar yang bukan beragama Islam. Pada 26 Ogos, Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat bukan Islam di negara ini diminta memahami kepentingan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah seluruh negara. Perdana Menteri berkata, pelaksanaan modul itu berkait secara langsung dengan kestabilan, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Pada masa depan, susulan itu beliau berharap isu tersebut tidak diungkit khususnya oleh wakil-wakil masyarakat bukan Islam di negara ini. Masih lagi berkaitan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi oleh Kementerian Pendidikan KPM bertujuan memperkasa kefahaman agama dalam kalangan guru dan murid beragama Islam. Disasarkan hanya kepada murid beragama Islam, modul itu membolehkan pelajar menghayati nilai dan pesanan baik dalam hadis yang mencakupi setiap aspek kehidupan. Sendiri sudah memberikan keyakinan bahawa ini tidak akan mengganggu juga nilai keharmonian, kemufakatan, perpaduan. Kerana ini juga selaras dengan prinsip kelima di dalam rukun negara. Nilai sebenar di bawah modul ini adalah ke arah kasih sayang, masyarakat penyayang, nilai keinsanan yang amat diperlukan, berteraskan kepada nilai-nilai. Maka ini juga seiring dengan apa yang cuba dibawa di dalam konsep Malaysia Madani supaya kita ada nilai keyakinan, hormat, nilai keihsanan, supaya nilai-nilai yang memberikan suluhan kepada perwatakan karakter kita adalah nilai-nilai yang sebenarnya adalah nilai-nilai yang membawa kepada pengukuhan jati diri. Kita mengetahui mengapa modul ini diperkenalkan, ianya adalah satu kebaikan yang membawa pembinaan kerohanian kerana pada hari ini kita melihat banyak kes-kes yang berlaku di kalangan remaja sekolah seperti kes buli, seperti kes mengandung di bawah umur dan pelbagai jenis masalah sosial yang berkaitan dengan pelajar-pelajar sedang berlaku dan kes ini sedang meningkat dari semasa ke semasa. Jadi pengenalan pelaksanaan hadis ini adalah satu permulaan yang kita lihat yang dihaskan kepada guru dan juga pelajar-pelajar Islam sahaja, dan ianya haruslah kita lihat sebagai satu perkara secara terbuka, dan pada masa yang sama kita haruslah menyokong usaha-usaha murni seperti ini kerana ianya dapat meningkatkan ataupun memperbaiki personaliti pelajar-pelajar. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Johor menahan dua lelaki di Tanjung Piai pukul 2 pagi 27 Ogos kerana disyaki terlibat aktiviti mengedar dadah bernilai RM100,000. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, tangkapan dilakukan selepas menjumpai 3 kilogram syabu yang berada dalam kereta suspek. Siasatan awal mendapati suspek berumur 32 dan 30 tahun itu memasuki Tanjung Piai dari Kuala Lumpur untuk mengedar dadah berkenaan. Sebuah kereta dan wang tunai bernilai RM10,000 turut disita. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1953. Tindakan akan diambil terhadap peniaga yang mengenakan syarat khas kepada orang ramai untuk membeli gula.
Perkara itu ditegaskan Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali, susulan syarat pembelian dikenakan di sebuah premis di Perak. Pihak KPDN Perak menyerbu sebuah premis yang mengenakan syarat iaitu perlu membeli 1 kilogram gula putih jernih premium terlebih dahulu sebelum dibenar membeli gula pasir kasar. Dalam pada itu, orang ramai diseru menyalurkan maklumat kepada pihak KPDN berkenaan sebarang kesalahan penjualan gula. Ini kerana ia melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Perintah-Perintah Kawalan Bekalan. Dalam perkembangan lain, Armizan memberitahu sebanyak RM6 juta bagi peruntukan geran skim pendaftaran perniagaan percuma SPPP yang boleh memanfaatkan 80,000 usahawan masih belum digunakan. Untuk itu, peniaga dan kumpulan usahawan B40 diseru memanfaatkan inisiatif tersebut yang dijalankan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM secara percuma. Fenomena ribuan ikan yang terdampar di sekitar kawasan Monkey Beach menimbulkan tanda tanya kepada masyarakat dan para pengunjung kawasan pelancongan terbabit. Menurut seorang pemandu bot pelancong, Jainuddin, keadaan tersebut berkemungkinan besar disebabkan oleh air laut yang berwarna coklat dan pihak berkuasa perlu membuat kajian dan siasatan bagi mengenal pasti punca terhadap kejadian berkenaan. Jainuddin berkata, keadaan tersebut merupakan pertama kali berlaku di Teluk Bahang dan menimbulkan persoalan dan kehairanan kepada para nelayan. Jainuddin juga berharap agar pihak berwajib seperti Jabatan Laut, Jabatan Marin serta Jabatan Alam Sekitar membuat pemeriksaan dan kajian agar makanan laut di kawasan Teluk Bahang tidak dicemari susulan insiden berkenaan. Menurutnya, sehingga kini tiada pihak tampil bagi membantu para nelayan di situ. Baik penonton, pastikan sahih berehat sekali lagi. Kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Saksikan siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Ogos 2023, Rabu, 2 petang, langsung dari Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia tercinta, 31 Ogos 1997 dan berikutnya 16 September 1963. Itu 2 hari keramat bagi negara kita. Jadi oleh yang demikian, mari kita raikan dan tunjukkan bahawa kita adalah satu generasi rakyat yang faham perjuangan bapa-bapa ibu-ibu kita mencapai kemerdekaan. Dan bagaimana harus kita tunjukkan kesetiaan kita, kecintaan kita adalah untuk mematuhi semangat dan prinsip perlembagaan dan meraihkan, menyantuni dan menjayakan kehadiran Hari Keramat 31 Ogos. Saya syorkan mulai sekarang sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Negara dan seterusnya Hari Malaysia 16 September. Kita kibarkan jalur gemilang dengan megah di setiap kenderaan, di setiap jabatan, di rumah, di mana sahaja untuk menunjukkan bahawa Malaysia sekarang bangkit sebagai negara yang bersatu padu, yang punya cita-cita dan yang punya idealisme untuk menghayati semangat kemerdekaan itu. Mulai hari ini sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Tanah Melayu dan 16 September Hari Malaysia, kibarkan bendera Malaysia jalur gemilang. InsyaAllah ia akan merupakan satu cetusan semangat baru dan petanda perubahan dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Di minit-minit terakhir ini adalah segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda maklumat untuk anda ketahui dan sertai. Kita mulakan dengan program Bicara Naratif. Apakah topik yang dibawa pada malam ini? Ayo sama-sama kita saksikan Bicara Naratif pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah Sumber Manusia Madani bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Pada malam ini 9 malam di saluran TV1, juga siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV. Juga untuk saksikan di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Kita teruskan dengan perkongsian seterusnya 1 jam bersama Al-Quran. Malaysia berakhlak mulia, pemuda merdeka, pemimpin abrar. Ya, bangsa berbudi dan penyayang Malaysia Quran Hour. Jangan lupa sama-sama kita sertai pada hari Rabu 30 Ogos 2023 bersamaan 13 Safar 1445 Hijriah. Jam 12.30 hari hingga 1.30 hari bertempat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Ini pula kita bawakan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 2023 pada 30 Ogos ini iaitu Rabu 2 petang di Dewan Plenari PICC. Untuk makluman anda juga, secara pastikan saya untuk Rabu ini tidak ada. Kita memberi laluan untuk Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan. Ini pula adalah Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa. Bagi anda sukarelawan di luar sana, daftar minat anda untuk menjadi sukarelawan rakan bumi bagi aktiviti pembersihan pantai sepanjang bulan September di lokasi seperti yang dinyatakan. Anda boleh hantar ke email, alamat emailnya adalah cleanup@reefcheck.org.my. Antara lokasi-lokasi adalah Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Sabah, Kedah, Johor dan juga Negeri Sembilan. Terdapat pelbagai tempat yang dinyatakan dan lebih banyak lokasi akan ditambah daripada semasa ke semasa. Ini pula adalah pertandingan fotografi pelancongan Putrajaya 2023. Temanya adalah Indahnya Putrajaya, City with Soul pada 28 Ogos hingga 15 Ogos 2023. Untuk pendaftaran anda boleh scan pada QR Code yang tertera. RM23,000 menanti anda. Infografik logistik bersama-sama dengan anda Hari Kebangsaan 2023, ya, penjajah kecil 200 per gerai dan juga 40 unit food truck. Manakala pameran GLC pada 31 Ogos 2023 di dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya untuk edisi hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok 2.30 petang di saluran TV1